Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan sedikit kelapangan dan kelembutan hati kepada kita semua dalam penuh ruangan kesibukan, tapi malam ni masih lagi mengizinkan dan mentakdirkan kita untuk berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu tarikh yang besar mengikut sebahagian besar daripada kalangan ulama, yakni sedang tak sedang malam ni tadi kita dah masuk pada 12 Rabiul Awal. Kebanyakan ulama mengatakan di antara tarikh lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada 12 Rabiul Awal. Tak suruh bergaduhlah tarikh bila tu, yang penting besarnya jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi satu bentuk kelaziman, tidak menjadi kewajipan, tapi kelaziman kepada kita bila mai bulan Rabiul Awal ini, kita akan banyak mengimarahkan di masjid, dalam kalangan masyarakat, dengan memperbanyakkan selawat dan salam dan kuliah-kuliah yang menceritakan tentang kebesaran dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Ihya, di antara benda yang salah kepada mak dan ayah adalah yang pertama, apabila tidak mendidik anak-anak memahami yang pertama ilmu fardu ain. Maksudnya kalau anak-anak tuan-tuan, anak-anak saya mencecah umur baligh dan berakal, tak reti ilmu fardu ain, bab semayang tak tahu lagi, bab puasa kepala ekor tu ingin terbalik tak reti, bab zakat, bab haji, mana-mana yang bersabit dengan fardu ain. Nak faham ilmu fardu ain, boleh buka dalam kitab Safinatun Najah. Tulis nama kitab ni, ingat nama kitab ni, Safinatun Najah. Itu adalah asas fiqh fardu ain dalam mazhab Syafi'i. Ilmu dia tak banyak pun fardu ain, tapi kalau tak belajar memang balik awal. Bila tak tahu tu yang jam tu. Maksudnya apa? Kalau anak saya, anak tuan-tuan tak selesai ilmu fardu ain sampai dia balik, maka dihukum dosa kepada kita mak ayah sepanjang saat. Bukan sepanjang hari, setiap saat. Kita keluar pergi kerja, kita buat mai masjid, mai yang tu ingin terbalik tak tinggal, puasa sunat,
tapi jadi defisit dosa. Sebab apa? Anak tak selai ilmu fardu ain. Maka tanggungjawab kita kena mendidik anak-anak tentang ilmu fardu ain. Yang kedua, anak haruslah boleh mengenal Al-Quran dan mengenal Nabi SAW. Kalau tak kenal, balik awal kita. Tak kira hang siapa dia. Anak ustaz, anak tok guru, anak cikgu, anak orang kaya, anak orang miskin, maka dosa kita tuan-tuan. Sebab termasuk di antara rukun iman kita beriman dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab, dan beriman dengan para rasul. Tanggungjawab. Balik nanti sembang lah, duduk dengan anak-anak tu, duduk saja tanya dia, abang kenal tak Nabi SAW ni? Cuba tengok tahap mana dia kenal. Nama Nabi siapa dia? Abdullah bin Muhammad. Nama bapa Nabi? Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama mak Nabi? Siti Aminah. Nabi lahir kat mana? Berapa tarikh lahir Nabi SAW? Tanya bila tanya dia. Anak Nabi ada berapa orang? Semua tu dah diceritakan dalam sirah. Lagu-lagu pun melambak. Tentang anak Nabi pun ada lagu. Anak Nabi kita ada 7 orang. Kita dah dengar daripada kecil. Ajaklah anak-anak kita. Ada lagi lagu tentang mak Nabi. Ada lagu tentang mak Nabi. Kalau tak reti nak cerita, maka zahirkan dalam bentuk lagu pun tak apa. Asal dia boleh ingat. Asal boleh lah tuan-tuan. Ni kita pun tak pernah ambil berat. Lalah anak kita hari ni kiblat pengenalan ikon idola dia ke mana? Terarah kepada mana yang dia selalu dengar. Kalau dia banyak tengok bola, dia akan kenal Erling Haaland, Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Kiblat dia akan berubah. Sebab apa? Kita yang mendorong arah itu. Tak pernah cerita kat dia. Macam mana dia nak kenal, apatah lagi nak cinta. Tak kata tuan-tuan, saya pun takut tuan, anak saya takut mereka kalau tak kenal. Lepas tu nak main tadi, duk qasidah kami lah kereta. Biar api bukan orang dengar pun. Pecah suara pun bukan masuk api neraka pun. Kalau nak main tadi dengan Tanim. Ambil anak tadi pun semua siap. Anak saya 6 orang. 6 latu-latu maklum-maklum. Semua laki 6. Mujaklah mak dia confirm perempuan. Kalau mak dia pun laki, mampus aku. Kena didik, tak kira laki perempuan. Kena ajak dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Bulan Rabiul Awal ni, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perjuangkan Islam untuk kita, tuan-tuan dengan saya ni tak tahulah lah agama apa. Tak tahu ni. Maka besarnya jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak ada bandingan, tolak bandingnya. Maka ambillah pengetahuan kurang-kurang, kenal diri Nabi, banyakkan selawat ke atas Nabi, cerita tentang apa yang Nabi buat, jasa-jasa Nabi, agar anak-anak kita sekurang-kurangnya mengenal siapakah idola yang patut mereka letakkan dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan nak bincang dalam soal apa? Ekonomi, Nabi di antara seorang peniaga yang hebat. Saya tulis master berkaitan kewangan. Di antara benda yang saya pernah buat kajian adalah berkaitan macam mana kehidupan perniagaan Rasulullah. Tuan-tuan tahu tak, Nabi ni, orang banyak tak cerita, banyak ustaz-ustaz duk cerita Nabi ni miskin, Nabi susah. Hakikatnya Nabi ni jutawan, umur 18 tahun lagi. Umur 18 tahun Nabi dah berstatus jutawan. Dalam riwayat sebut ketika Nabi umur 8 tahun, Nabi bekerja sebagai pengembala kambing. Sampai umur 12 tahun, Nabi ikut Abu Talib untuk pergi berniaga di beberapa tempat, Syam, Kufah, Basrah. Nabi ikut Abu Talib. Abu Talib ni jutawan di Mekah. Tokoh kewangan yang sangat besar, yang sangat dikenali di bumi Mekah dalam kalangan puak musyrikin. So Nabi belajar dengan orang yang memang ada proven success story dia. Bukan jenis sembang kari ni, bukan sembang gajah terbang ni. Hak memang betul orang kaya. Nabi belajar. Sampailah umur Nabi 18 tahun, Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang paling kaya di bumi Mekah, itu dideklar oleh orang ramai. Dia pakai tahu dah, ni Khadijah ni the richest woman in Mekah. Nombor 1.
Jadi game orang kaya ni dia banyak leverage. Dia cari mana orang-orang yang pandai dalam berniaga, tolong urus modal dia. Yang ni yang banyak duk berlaku. Mana-manalah perniagaan-perniagaan yang kita tengok, mereka akan cari orang-orang yang okey ni untuk uruskan duit mereka. Saya jumpa hari tu dengan owner kepada Starbucks, Texas Chicken, Chicken Rush Shop. Mereka satu company. Saya tanya, duit investment awal datang daripada mana? Dia berkata daripada Berjaya Group. 7-Eleven apa semua tu kan. Baik, siapa owner dia? Vincent Tan. Kita pun tak tahu Texas Chicken lah, segala-gala benda-benda yang ni lah. Dia ke? Dia pasal apa tanya dia, kerti buat sambal nasi ayam. Taubat lahum, tak kerti. Tapi game orang-orang kaya ni macam ni lah. Dia leverage duit itu, dia kembang, compoundkan duit itu dengan cara mencari orang yang boleh menguruskan duit mereka. Ni leverage eh? Khadijah buat benda yang sama. Dia adalah tim-tim yang nak cari siapa yang perniagaan yang nampak ada potential untuk nak growth tadi, yang nak expand tadi, maka dikhabarkan ada nama Muhammad bin Abdullah. Muda lagi, baru umur 18 tahun. Maka Khadijah tak pernah jumpa dengan Rasulullah ni. Offer sebagai rakan kongsi. Dalam riwayat sebut, boleh tengok dalam kitab Dr. Mustafa As-Sibai. Diberikan pada perjanjian kerjasama yang pertama kepada Nabi SAW ni 1000 ekor unta. Siap dengan barang dagangan. Sebab Nabi bukan jual unta. Nabi jual barang di atas unta. Konsep perniagaan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW yang dipelajari oleh Abu Talib adalah konsep centralization. Dan yang menariknya tuan-tuan, konsep inilah yang ditiru oleh sebilangan syarikat-syarikat yang besar di dunia. Dia main game ekosistem. Sebagai contoh tuan-tuan, Apple bukan kaya sebab iPhone. Saya ulang, Apple ni dia bukan kaya sebab iPhone tuan-tuan. Cuma kita kenal produk Apple adalah iPhone dan telefon kita tu. Tuan-tuan nak tahu trigger ke tidak iPhone kepada saham Apple ni, tuan-tuan cuba tengok. Ni mereka launching bila keluar? Minggu lepas ke? Yang iPhone 15. Baru launching kan dalam minggu ni lah. Tuan-tuan cuba tengok saham Apple bergerak ke tidak? Tak bergerak. Sebab kalau itu domain produk dia automatik. Macam Tesla, memang kereta dia itu adalah produk utama. Setiap kali pelancaran berlaku kenaikan lebih daripada 20% saham dia. Tetapi berbeza dengan Apple. Apple tak. Dia launching Apple iPhone 13, iPhone 14, iPhone 14. Stok market dia tak bergerak pun. Tak ada kenaikan lonjakan lebih daripada 5% pun. Menunjukkan bukan domain produk dia kepada iPhone. Tetapi dia kaya dengan apa? Tuan-tuan tahu syarikat pertama yang cecah nilai 1 trilion ni syarikat apa? Apple lah. Kedua Amazon. Ketiga apa dia? Microsoft. Baru main Tesla. Tapi Tesla bila berlaku kejaduhan market baru ni, dia dah losing daripada 1 trillion company. Cuba tengok dalam Forbes.com. Nabi belanjak macam mana centralization itu. Lepas tu tengok, Apple ni dia bukan jual iPhone semata-mata, dia jual Apple Store. Bila tuan-tuan beli iPhone, tuan-tuan kena beli lagu dia. Tuan-tuan nak beli game, kena beli melalui Apple Store. Tak boleh pakai Android, tak boleh pakai Play Store, tak boleh. Dia kena pakai mazhab dia ya. Hantu sungguh. Even storage pun dia tak boleh kongsi dengan orang. Dia ada iCloud. Jam, dia pakai jam dia ya. Tak boleh connect dengan jam lain tuan-tuan. Kedekut tedong masin. Maka dia menjual ekosistem dia. Dia dapat seorang customer, dia perah rapat. Daripada caller ringtone, daripada nak beli dia antivirus, daripada you nak beli storage, nak simpan gambar. Tak cukup dengan tu, okey dia buat jam, lepas tu dia buat apa?
komputer, iMac. Dia buat apa pula? Laptop, MacBook. Dia buat pula sekarang ni, apa ni, macam-macam lah, nak cuci rumah lah, aircon lah, dia main. Itulah namanya jual ekosistem. Dia tak perlu ramai. Dia perlukan sejuta je, kalau ada sejuta orang di seluruh dunia sebagai raving fan dia. Satu produk yang dia keluarkan, sejuta orang tu ya duk repeat. Tak apa dah, yang lain biar pi. Tuan-tuan lah ni pernah tengok tak marketing tudung Farida? Pernah tengok tak? Tak jumpa lah kan? Betul tak? Adakah dia punya bisnes mati? Tak. Bisnes dia tak mati. Cuma dia tak perlukan new customer baik. Dia tak perlu segmen customer yang baru. Dia fokus yang dah lama tu. Hak cikgu-cikgu. Hak yang mereka ni tak ikut sangat dah perkembangan. Hak jenis tudung bawah eksklusif lah. Tudung hak lipat ku atas masuk celah kangkang. Dia tak lah. Ada jenis cikgu-cikgu dia pulun tudung Farida tu. Dia tak perlu ramai. 10,000 orang. Sudah. Tadi saya nak main saja duk buka live Karul Amin. Sambal nyek dia tu kan. Dia buat live tadi sejam. 3,000 botol terjual. Kalau Mak Long nak buat 3,000 botol, meninggal Mak Long. Jenis buat sampai. Dia ada customer segment dia. Ni game orang kaya. Rasulullah ni menghimpunkan barang-barang dagangan dan Nabi bawa pergi konsepnya macam karnival lah. Buka banyak-banyak kedai, maka orang senang. Mai nak beli semua ada. Mai bulan Ramadan di Bertam tu kan panjang. Tuan-tuan nak beli apa? Baju raya ada kat situ, kasut ada, tudung ada, baju kurung ada, biskut raya ada. Lepas tu ada lagi lah benda-benda yang lain. Jadi senang, kita pergi satu tempat boleh beli semua. Maka itulah konsep perniagaan namanya centralization. Menjual ekosistem. Orang tak mau buang masa, pergi satu tempat boleh beli semua. Orang tak mau keluar rumah, buka je Shopee lah, Lazada lah, apa segala mak nenek tu, ada semua benda. Nak beli apa? Barang elektrik. Nak beli apa? Barang dapur. Nak beli apa? Makanan. Semua ada. Maka ekosistem ini dah diajar dalam Islam 1400 tahun lepas. Tapi sayang, orang Islam tak memanfaatkan. Orang Islam kalau buat kafe ramai-ramai, pakai duk dengki aku. Tak banyak food court orang Islam boleh hidup untuk hidup saling menumpang. Tapi orang bukan Islam, mereka boleh buat tuan. Food court, toke, cuma jaga ayaknya. Dia buka 20 keliri dan kanan tu untuk orang-orang dia sewa. Yang ni niaga cuk udang, yang ni cakotiau, yang ni mi kuah, yang nu opok lekor, yang belah ni sekian-sekian. Maka dia buat apa? Apa yang berlaku? Orang pekat main tumpang. Orang tahu dah, pergi di tempat tu, automatik boleh makan macam-macam benda. Mereka pun tak bergaduh, toke leleng. Toke confirm dah dapat untung sewa. Yang kedua, dia fokus kepada ayak saja. Ui, tuan-tuan, sakan mereka. Tapi kita payah. Setiap benda kita siap dalam kepala otak, kena bergaduh, kena bersaing. Maka wujudnya unsur tidak sihat, lalah buruk aku, tak suruh pergi makanlah kedai tu. Kan sedap tak mana? La ilaha illallah. Sedangkan nak wujud ekosistem ni dia kena gabungan, kena ramai. Saya tadi petang Ustaz Fidah Firabib call. Dia kata, Ustaz, macam mana Ustaz? Minggu depan dia kata kami dekat 15 biji bah mai di Masjid Bushra. Saya kata sama. Kami untuk hari Sabtu minggu depan 25 biji bah dah confirm nak mai. Saya kata lagi kita nak atok macam mana? Saya kata kat dia, pagi kami ada keluar duha. So, mereka main madak dulu, petang mereka pergi Masjid Bushra. Apa yang berlaku adalah, tuan-tuan bayangkan, kami 25 biji bah, dia pun 20 biji bah dalam masa sehari. Apa yang berlaku? Saya nak tanya tuan-tuan, yang main ni, mata ni daripada Johor, daripada Kedah, daripada Perak, daripada Penang, daripada sekata-kata bentuk ni, 25 biji bah tu ada sekitar, ada 1,800 orang. Satu bah 40 orang, kali dengan 25. 1,000 orang lebih. Mereka nak kena sarapan pagi tak malong-malong ni? Sarapan pagi, mereka pergi cari kedai. Mereka perlu penginapan tak hotel? Perlu penginapan. Mereka nak makan petang tak? Nak makan petang. Sekali dia berhenti itu, merumun orang. Kedai tu saduk pening pala dah. Habis niagaan hari itu. Itu nama dia ekosistem. Tuan saduk bergaduh, orang duk kata, oh madak nak bertanding dengan, nak berkelahi dengan Masjid Bushra. Tak. Saya siap partner bisnes dengan dia. Kafe depan Masjid Bushra tu, kami kongsi duit.
Buat sama-sama lah. Masjid kami boleh tampung 1,200 orang. Masjid dia 800 orang. Sungai Petani 650,000 orang. Kalau semua main masjid, meninggal saya dengan dia. Tak sedap bergaduh. Wujudkan ekosistem tu. Ni Rasulullah dah ajak kita. Lepas tu bila orang duk cerita Rasulullah miskin, Rasulullah, jangan buat macam tu. Nabi kaya umur 18 tahun, Khadijah bagi 1,000 ekor unta dengan barang dagangan. Nabi pergi berniaga tahun yang pertama, habis licin. Cuba convert nilai dagangan perniagaan Rasulullah. Kalau 1,000 ekor unta, seekor unta harga RM10,000. Kali dengan 1,000 bersama 10 juta. Nilai barang dagangan di atas unta. Kalaulah kita convert satu unta bawa 10,000. Value perniagaan. Sutera, gandum, macam-macam lah. Kali dengan 1,000 bersamaan dengan 10 juta juga. 10 juta campur 10 juta bersamaan 20 juta ringgit. Nilai perniagaan Nabi pada umur 18 tahun. Celah bedah mana yang kata Nabi miskin? Kalau kita belajar dalam rakan kongsi punya term and condition, normally kalau sleeping partner mungkin 50-50. Tuan bagi modal, saya tolong berniaga. Maka besoknya 50-50 lah sebab effort saya yang lebih. Tuan ni cuma bagi duit dia. Saya tolong berniaga kat dia. Dia tak buat apa langsung. Dia tunggu hujung tahun dapat dividen, kita bagi ROI, return of investment, ROI dia. Settle. Khadijah tak pernah jumpa Nabi, bagi modal. Hampir berniaga. Lari riwayat kata apa? Tahun perniagaan yang pertama Nabi niagakan, barang dagangan itu licin habis. Bukan takat barang meniaga licin. Sekali dengan unta-unta yang bawa barang pun dijual habis. Analogi faham macam ni? Anak tuan-tuan Nabi SPM, jadi kita duk tengok dia duk melenggak saja kat rumah, duk main PUBG Mobile Legend. PUBG Mobile Legend, haram dah letak terror. Nuk pula tu. Jadi kita pun tak apalah duk tengok dia, susah hati tak nak tunggu UPU punya result nak keluar lagi 6 bulan ni. Kita bincang dengan bini, tak apalah ada duit lebih sikit, kita belilah dekat dia food truck sebiji. Pi kira-kira dapatlah bantuan apa semua sikit, dapat dengan harga 100,000 siap renovation. Boleh berniaga terus. Okey, cantik. Beli kat anak. Kita pun cari bisnes kat dia, ada satu bisnes mungkin nampak macam stylo juga, burger bakar contoh, sebagai contoh, bukan nak suruh buat. Bagi modal 10,000 dengan food truck 100,000, so modal lamsam total 110,000 untuk dia berniaga. Settle, set up semua, dia pun pergi berniaga. Anak kita ni dia memang pandai berniaga juga. Dia pun minat. Hari pertama dia pergi tuan-tuan, kita jangka pukul 12 lah dia balik. Biar mula pukul 5 petang, 11 malam, packing-packing, 12 baru sampai rumah. Kita selesai semain isyak pukul 8.30, 8.45, tengok-tengok dengar ada orang balik bagi salam. Pi buka pintu, tengok-tengok anak kita balik. Awal betul kita kata awak pukul 9 dah sampai rumah ni. Kita duk jengoi kepala kat luar. Dah band food truck tu kita beli dengan duit kita 100,000. Duk jengoi kat luar tengok, mana ni? Lori food truck tak bawa balik ni. Tanya dia kan dia, Along mana food truck? Mama punya tadi, mama beli yang buat elok sikit, cermat sikit. Dia pun kata, Mama minta maaf lah Mama, tadi cek berniaga pukul 5, pukul 6.30, habis semua burger. Modal 10,000 Mama tadi, Alhamdulillah lah kat tangan cek ada 15,000 dah, cash. Untung 50% burger, untung banyak tuan. Separuh untung. Saya pernah berniaga burger ada belas-belas tahun, kita tahu. Dia kata 15,000 ada kat tangan cek, Alhamdulillah nak rolling niaga untuk lepas ni pula. Lepas tu kita tak kira dah 15,000 tu, kita nak tahu food truck kita kat mana. Satu 100,000 tu jangan buat main. Jual buah pinggang nak beli. Kita pun tanya dia, mana food truck Mama beli? Dia kata, Mama duk sat. Macam ni Mama cerita dia, tadi duk kemas-kemas dah nak balik awal. Ada seorang maklong tu dia berkenan lah tengok. Dia kata, cantik food truck Mama buat ni. Jadi dia duduk dalam berkenan-berkenan tu, dia tanyalah berapa. Jadi adik abang lah modal Mama 100,000 siap renovate semua. Dia offer kat adik, dia kata kalau adik nak jual, saya beli cash RM120,000. Dia pun duk buat calculation, kalau nak boleh dapat tara macam tu, dia kata mau berapa hari nak berniaga, daripada jual burger, baik jual lori. Dia jual lori, ni mudah nak lagi mudah faham. Nak abang kata terror nak berniaga ni, PR dalam personal relationship Nabi ni. Dia jual, dapat RM120,000 campur dengan RM15,000 tadi. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, untuk hari pertama perniagaan anak kita, dia untung berapa di tangan?
Modal 110, sekarang kat tangan ada RM135,000. Dia untung RM25,000. Ni kira anak Papa Mega Holding punya gaji dah ni. Pandai tak anak kita kalau lagu tu? Pandai. Kalau ada tuan-tuan ambil peluk cium muah macam tu pun tak apa. Terror lah. Orang suruh pergi meniaga, leng, hak leng dia buat siap boleh untung. Ni lah nama dia otak macam batu cincin ni. Betul. Tu yang Nabi buat. Nak bagi faham je. Tu yang Nabi buat. Orang suruh pergi meniaga, barang atas unta. Lepas tu habis jual barang, bawa baliklah unta tu. Tapi Nabi ni terror. Nabi tahu kalau pergi ke, contohnya ke Syams. Perjalanan daripada Mekah untuk menuju ke Syam sekitar 1,700 km. Jalan darat 1,100 km. Minta maaf. Jalan darat nah. Itu kalau ambil ukuran straight line. Straight line ni apa? Kalau tuan-tuan buka dalam map, tuan-tuan pin daripada Masjidil Haram, tuan-tuan pointkan pin tadi ke Masjidil Aqsa. Itu adalah negara-negara Syam lah. Dia ada Jordan, dia ada Lebanon, dia ada sekitar tu. Palestin, itu negara-negara Syam yang sekarang ni. Kalau tuan-tuan pin, kalau ikut peristiwa Isra' wal Mi'raj, ukuran dia 1,092 km. So kalau kita plus minus, kita bundarkan terus 1,100 ya. Jauh tuan-tuan, nak bawa unta, bukan kayu gerek, bukan bawa kereta, bukan naik lori. Tuan-tuan bayang 1,000 ekor unta, tuan-tuan nak bawa dia pergi 1,000 kilometer. Tuan-tuan ingat senang nak koordinat. Kita duk pergi Kenuri dengan adik-beradik buat grup WhatsApp oh. Kenuri Tok Limah menikah dengan Tok Bedah contohlah. Buat Kenuri si hantar location, hantar pula longitude lah, latitude lah, pasang ribbon tu dekat kereta, tak mau bagi silap kereta. Tu pun sesat tuan-tuan. Sesat. Macam mana Nabi nak koordinat kalau Nabi tidak ada sistem pengurusan dan perniagaan yang betul? Hebat Nabi. Tapi orang tak cerita, tak study pun tentang cara Nabi berniaga. Duk cerita Nabi miskin. Lalu orang Islam jadi malas gitu. Tapi dia kata, Ustaz, saya tengok Nabi tak kaya pun. Kerana Nabi memilih untuk memberi kekayaan yang ada kepada orang. Beza. In order for you to give something, untuk kamu memberikan sesuatu, kamu harus memiliki dulu. Nabi memiliki dan Nabi memberi. Ini kita tak ada apa nak bagi apa. Duk lawan makan buah sedekah tu, tabung lalu sedekah. Tengok orang susah sedekah. Salah ke tak salah? Tapi kita boleh beyond that. Nabi ajak. Sebab tu bila bincang tentang sirah Nabi ni, ya Allah seronok kita. Bila baca tentang kisah perjuangan Nabi dalam perniagaan, ya Allah, saya tengok umur 18 tahun, value perniagaan Nabi 20 juta. Let's say lah kalau trading ni untung, kita ambil lah busuk-busuk 20% adalah profit daripada revenue tadi. Daripada jualan sale tadi 20 juta, untung 20% bersama dengan 4 juta. Bahagi 2 dengan Khadijah 50-50. 4 juta profit, 2 juta kepada Khadijah, 2 juta kepada Nabi SAW. Solid untung bersih. Kalau Nabi hidup zaman kita, orang yang paling layak dapat anugerah top CEO untuk bisnes Nabi ya. 18 tahun tuan baru lepas SPM tu. Umur 21 tahun riwayat sebut, Khadijah bila tengok modus perniagaan Nabi ni hebat. Khadijah tak kenal Nabi. Tapi bila tengok bagi model macam ni, return dengan ROI 20% ni tinggi tuan-tuan, bukan rendah. Mana ada investment di Malaysia yang boleh bagi fix 20%? Tuan-tuan datang kan tengok. Tak ada. ASB 6%, 5.5. Tambah 1.25, baru 6.25 lah. Kalau kata, rendah tuan-tuan, bukan rendah. Itu yang dengan fasa mengucup ekonomi, is just nice lah. Paling tinggi mana tuan? Bank Rakyat tu je. Itu pun kuota terhad. Tak silap-silap berapa 15% kot diumumkan. Paling tinggi pernah naik 21%. Tu kira paling terror, tak pernah lagi saya tengok. Saya terlibat dalam dunia perniagaan, tak jumpa lagi yang boleh bagi sampai macam tu. Tapi Bank Rakyat, tapi kuota dia terhad. Tuan-tuan ada duit, dia pun tak boleh terima pun. Sebab apa? Terhad. Saya pelajar beasiswa Bank Rakyat dulu. Kita yang pelajar beasiswa dia pun tak boleh dapat.
Kita request kat dia, bagilah buka 1 juta ke 500,000. Tak boleh. Dia kata bukan tak mau, tak boleh. Bank rakyat ni kena bagi sukuk kepada kerajaan untuk masuk sebagai simpanan nak mendapatkan fixed deposit untuk daripada dividen saja. Kerajaan dah minta dah berapa banyak kuota. Kami dia kata tak boleh nak bagi ke orang awam sangat. Sebab kerajaan pun nak kena rolling duit. Main dengan lah ni tuan-tuan, habis lah ni banyak kedai tu tutup kan. Dia tengok satu-satu, dia keluar Strito Pizza tutup, Syukur Burger di Puncak Alam, sahabat kita, orang Bertam kita lah, pun terpaksa tutup. Invest duit banyak tuan-tuan. Perniagaan sekarang struggle lah. Siapa yang boleh bertahan, saya ucapkan tahniah. Siapa yang tak boleh bertahan, tak payah duduk paksa. Kalau setiap bulan defisit lebih banyak daripada ni, kalau 6 bulan tak ada unjuran kewangan yang sihat, bukan berhenti bermaksud kita gagal selamanya. Come back stronger. Susun balik strategi, buat balik. Semalam saya baca satu post di Perda, kedai nasi daging Kedah pun nak ditutup last bulan ni. Dia bak siapa nak main makan nasi daging tu, mailah makan di Perda. Bulan 1, bulan 10 officially dipakai tutup. Sian tengok struggle orang. Rasulullah meniaga terror. 21 tahun Khadijah bagi 2,000 ekor unta duduk dengan Nabi. Bersama dengan 40 juta nilai perniagaan. Dan ketika itulah wujudnya satu nama yang tuan-tuan biasa dengar, namanya Maisarah. Maisarah ni laki ke perempuan? Laki. Riwayat sebut adalah pembantu lelaki untuk duduk nak tengok macam mana modus perniagaan Nabi. Jadi Maisarah tengok ni, ya Allah hebatnya Nabi berniaga, balik cerita kat Khadijah. Yang tu yang mula Khadijah datang rasa seronok dan nak kenal siapa Nabi, sehinggalah dia meminang Nabi SAW dan berkahwin pada umur Nabi 25 tahun. Tu cerita dia. Waktu Nabi hebat tuan berniaga sampai umur 40 tahun, Nabi kaya. Cuma Nabi memilih berkongsi kekayaan dengan orang. Nabi tak menyimpan di dunia. Nabi menyimpan harta tersebut untuk negara akhirat, sebab yang diberi dan dibelanjakan di atas nama sedekah jariah itu berkekalan sebagai harta kita. Yang disimpan bukan harta kita, itu namanya harta waris. Yang saya dengan tuan-tuan duk pulun hari ni hak dalam akaun bank kita, rumah kita, kenderaan kita, tu bukan harta kita, itu namanya harta waris. Kalau tuan-tuan dengan saya mati, harta tu ni pergi kat depa ni, anak-anak kita. Salah ke? Tak salah. Tetapi macam mana dengan cerdik pandai yang ada palau-palau otak kita ni, susunlah bagi elok, biar harta tu ada pergi kat anak sikit, ada untuk kita banyak. Jangan pergi kat mereka banyak. Tuan-tuan kerja 40-50 tahun, lah waktu nak menikmati. Minggu lepas ada seorang hamba Allah mai di office. Saya ada kuliah duha pagi setiap hari Sabtu. Dia mesej kata, Ustaz, nak jumpa Ustaz, tolonglah Ustaz. Nak jumpa sungguh-sungguh ni. Saya pun dia pulun sangat nak jumpa. Saya kata tak apalah, kita jumpa selepas daripada kuliah dalam pukul 1-2 tu kita jumpa. Sebab saya ada program lain pula, saya kata jumpa sekejap lah. Dia kata boleh Ustaz, yang penting nak jumpa. Dia uzak dah. Dia mai tu nama panggil Mak Teh. Dia mai tu dia kata, Ustaz, saya tak kahwin. Saya tak ada anak-anak. Saya tahu lah, tak apalah, tapi moga Allah bagi amal yang lain lah. Dia nak wakafkan rumah dia dan semua harta yang ada. Duit dalam 100,000. Saya pun kata tak apa, Mak Teh balik buat istikharah dulu. Jangan duk terburu-buru hari ni rasa nak ni terus buat. Tak apa, saya bukan yang untungnya pihak Madat lah dapat, bukan saya pun. Saya kata cuma balik fikir dulu. Jangan duk rasa terus nak buat. Benda tu dalam baik, minta panduan daripada Allah. Tak, dia kata Mak Teh nak juga. Hari ni kena sign. Sekejut kita. Saya pun abang dekat lawyer, telefon lawyer kami, boleh tak hantang. Dia dikira sebagai dia nak bagi rumah tu setelah dia mati. Memang dalam ni dia panggil sebagai wasiat. Dia kena beza nah. Kalau ketika hidup dia kira sebagai hibah. Kalaulah saya bak dah handphone ni saya akan bagi kepada anak saya ni, Faris Al-Mukri contohnya. Setelah saya mati, maka tu namanya wasiat yang Sadiq Sigaraga buat kepada anak-anak dia. Rumah dapat kat Piramli. Hak tu bukan dia buat kan, tu adik-beradik dia yang asing kan. Hak harta hadiah, harta luar negara apa semua boleh kat abang sulung, abang dia cerdik. Hak dalam negara, kilang-kilang apa semua tu boleh dekat nombor 2 Mangkuk Ayun tu. Lalai Piramli dia balas apa? Beli rumah hak yang cak ayam tu je. Tu namanya
Sepatutnya pergi kepada faraid. Maksudnya kalau tuan-tuan tak buat apa-apa ni, takdir mati, maka dikira faraid. Kalau plan ketika hidup, kalau mati baru dapat, tu namanya wasiat. Kalau bagi ketika hidup, duk hidup lagi ni, nah harta ni untuk nama anak sulung, kita bagi rumah. Nombor 2 bagi tu namanya hibah, kasih sayang. Itu kena beza. Hak maklum ni, saya dah jumpa dia 5 minit ni. Saya kata tak apalah maklum. Kalau maklum berkeras nak ni juga, ni ada borang yang lawyer kita dah hantar, maklum sign, saya pun sign. Ambil saksi seorang, pakat sign, saksi belah saya dan saksi belah dia sign. Tuan-tuan tahu tak, semalam, kemarin dulu, tuan-tuan tengok saya post kat Facebook. Ada orang mesej, dia kata, Ustaz, Mak Tih baru meninggal tadi, duduk rumah seorang-seorang, meninggal ketika tidur. Waktu asyak ke, waktu pagi ke, tak tahu. Maghrib baru orang pecah rumah, baru orang panggil dia, tak buka pintu, tengok jalur ikut tingkap, nampak kaki ya. Pecahkan rumah, tengok-tengok dah meninggal, doktor kata lah meninggal ketika tidur. Doktor sahkan mungkin waktu subuh tu dia tidur, subuh tu tak ada dah. Maghrib baru jumpa. Saya ni tuan-tuan, telefon lawyer saya kata, ingat tak saya panggil mutlak ni, ingat tak yang minggu lepas, dia kata ingat Ustaz, siapa? Meninggal dah, terkejut lawyer saya. Cuma lah ni cabaran lah sikit, cabaran saya duk fikir macam mana nak pergi jumpa dengan keluarga ni, sebab dia kata Ustaz, saya tak mau abang dengan siapa-siapa, masalahnya saya lah nak kena fikir ni macam mana nak pergi abang keluarga, enggak senang tuan. Maka suri teladan yang ada pada Nabi SAW ni yang saya rasa tak ramai orang cakap tentang tu, dan membuatkan orang Islam hari ni kita ada 1.7, 1.8 bilion, tak ramai yang nak memposisikan diri sebagai orang yang berniaga dan boleh kaya. Dia kata Ustaz, tak payah duk kaya lah Ustaz, mati nanti nak randa juga. Bukan soal nak randa mati ke tak mati, tapi at least kita boleh memberikan sesuatu, kita boleh menyumbang dengan lebih kepada orang ramai, kita boleh bagi, tengok apa benda yang kita boleh tolong. Masjid kita ni banyak benda yang kita boleh buat. Tapi ada orang yang tak boleh nak buat apa, kalau dah duit tak ada nak buat apa. Saya bukan suruh nak campaign kalau tak bagi ke saya, tak ada. Ni kat tempat kita ni banyak mana keperluan yang kita boleh bantu ni, banyak. Lepas tu kalau niat dia kata Ustaz, saya berniaga ni nak geli-geli. Kalau nak geli, seorang geletek. Niaga tu niat daripada awal, nak kaya dan bertakwa. Sebab Rasulullah ajak apa? Nabi sebut dalam hadis, Allah menyukai dan Allah mencintai golongan orang yang itqan. Apa makna itqan? Yang bersungguh-sungguh dalam dia buat satu. Bahasa mudah, kalau nak buat, buat betul-betul. Kalau tak mau buat, jangan buat. Kalau niat nak buat satu-satu tu, nak main sono-sono, nak isi masa lapang, ni bukan macam kumpul stem tuan-tuan. Bukan tangkap ramah-ramah belah. Dunia hari ni fikirkan macam mana kita boleh memberi lebih dan banyak. Almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, kita jarang dengar ketika dia hidup, dia cerita, dia buat video-video sedih ke apa, bagi bantuan ke orang, tak ada. Tapi setelah mana almarhum Datuk Harundin meninggal dunia, barulah kita tahu banyaknya masjid-masjid yang almarhum Datuk Tuan Guru Harundin ni guna duit dia untuk buat. Berbiji-biji masjid di seluruh Malaysia. Saya sendiri boleh tahu, engineer yang duk buat masjid kami dengan projek-projek dekat tempat saya, Tuan Haji Zamri tu memang CNS lah, dia Civil and Structure kan. Dia memang dah terlibat lama dah untuk projek-projek yang arwah Datuk Harundin. Datuk Harundin tak bagi abang kat orang, biarlah. Mereka ni duk tolong. Dia tu Ustaz, banyak Ustaz. Datuk Harundin mati, duit bukan simpan banyak, tapi dia simpan dengan cara macam tu. Seronok kita. Lepas tu saya bila arwah Mak Tih tu meninggal, terkejut, terduduk kita Ustaz. Pergi di rumah ni menengung, fikir, macam Allah bagi isyarat tu kat dia. Tergesa-gesa ni, gagah. Saya kata, Mak Tih balik, fikir dulu. Tak, saya nak send lah ni Ustaz, saya memang tekad dah. Padahal dia main tu sihat lagi kot, dia nampak sakit. Kau tahu tak ada, sihat je, nampak dalam 60-an lah, lepas pension lah. Dia staff nurse dulu. Duit ada saya dalam, saya tengok balik tu baru saya tengok surat dia kata rumah sebiji, lepas tu ada duit 100,000 dalam ASB dia. Saya abang kalau ya tak apalah, sebab saya kata lah ni bukan kita nak gaduh dengan keluarga akan ingat kita nak pergi orang Kedah kelapak sangat lah. Dah, bukan. Kita nak kena pertahan hak dia lah. Memang ada saksi pun, dia bawa ahli keluarga dia sebagai saksi untuk sign semua. So itu hak dia lah. Kami kena pertahan lah untuk, bukan untuk saya, 1 sen pun tak masuk saya, begitu untuk dia tu. Tapi satu kerja agak lah, saya duk fikir macam mana saya nak pergi abang keluarga ni. Saya bincang dengan PA saya kata kita bagi lawyer lah.
Pergi sembang elok dengan keluarga dia, panggil ahli keluarga dia, explain kata almarhum dah buat sekian-sekian. Jadi kita menghormati keputusan almarhum. Saya si abang dekat PA saya ambil yang rakaman CCTV yang dia main best sign apa semua tu. Kena ada lah, saya takut dia ingat kita pandai-pandai dan sebagainya. Tak. Sebab tu Nabi SAW ni seorang tokoh yang mana tuan-tuan malam ni kita ingat sampai mati. Didik anak kita. Kalau nak buat satu masa buat sampai berjaya. Kalau nak kerja dengan orang, kerja sampai tunjuk kejayaan dari pekerjaan tadi. Kalau meniaga sampai boleh bagi manfaat zakat yang banyak kepada orang ramai. Kadar kutipan zakat kita tuan-tuan tidak mencapai pada target yang sepatutnya. Mari game jabat zakat Kedah mai bincang. Daerah Kuala Muda sepatutnya kutipan 15.1 juta untuk tahun lepas. Tapi kutipan yang dapat cuma 14.3 juta, kurang 1 juta. Perbelanjaan untuk daerah Kuala Muda sahaja 17.5 juta. Maksudnya terpaksa defisit. Mereka kira loss lah, kalau berniaga ni kira loss lah. Walaupun zakat tu bukan untuk diniagakan, tetapi nak dibelanjakan orang yang perlu tu lebih ramai daripada orang yang bayar. So this is unbalanced. Dalam ekonomi kalau kita belajar, bila kita berbelanja lebih daripada yang kita dapat, maka itu tak sihat. Dan bukan zakat. Zakat Pulau Pinang pun sama. Yang memerlukan itu ramai. Yang buat keluar itu kadang-kadang statik dan tidak lahir kepada pembayar-pembayar zakat yang baru. Yang duk ada ni hak lama-lama dia je. Makin tahu makin kurang sebab kematian. Hak yang baru tu tak terlahir sangat. Sebab golongan-golongan muda ni masih kurang pengetahuan tentang zakat. Yang mereka tahu zakat fitrah. Hujung tahun. Tu mujur bayar. Kalau tak bayar kau balik awal kita. Sebab tu bila kita nak memandang tentang Maulid Rasul ini, harus memandang dengan aspek apa kehidupan kita boleh tiru sekarang. Sebelum nak berbincang tentang Nabi meniaga, Nabi belajar sungguh-sungguh. Kalau tengok cara Nabi belajar ni, sampai Aisyah kata apa? Nabi SAW belajar sampailah pada tahun-tahun terakhir Nabi nak wafat pun, masih lagi Nabi sangat tekun dengan belajar dengan malaikat Jibril. Dan Nabi tak malu untuk Nabi belajar dengan orang yang lebih muda daripada Nabi SAW. Contohnya berlaku dalam peristiwa Khandaq yang berlaku pada 5 Hijrah, bulan Syawal. Nabi dapat makluman puak-puak musyrikin bergabung dengan Bani Kharfan, Bani Nadir dan sebagainya. Mereka nak mai serang umat Islam di Madinah. Sebab mereka baru menang daripada momentum perang Uhud. Maka mereka buat gabungan. Mereka kata this is our time untuk kita pergi hantam umat Islam di Madinah. Sebab mereka baru kalah dalam perang Uhud. Kita tengah kuat lah ni. Gabung sampai 10,000 tentera. Terkejut umat Islam di Madinah. Dalam musim bulan Syawal tu musim sejuk. Musim panas. Baru nak beralih kepada musim yang lain, pertukaran cuaca. Bayang dalam musim panas ni tuan-tuan, nak buat kerja, nak perang bukan senang. Dipendekkan cerita, Nabi panggil sahabat-sahabat buat mesyuarat. Tanya para sahabat tentang pendapat macam mana kita nak lawan mereka dengan strategi. Yang pertama, mereka lebih ramai pada kita. Yang kedua, mereka lebih lengkap dari segi kelengkapan peperangan, lagi terror, lagi hebat pada kita. Mereka semua pakai M16 Steyr apa semua, hak ni pakai senapang patah. Oi, demam mu. Mereka 30 biji punya peluru. Hak kita bom, nak kena kepak pula, pagi panas, tak boleh celup lagi, kena tunggu Ustaz. Ui, demam kalau ikut peralatan ni. Bincang dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi yang pertama dia bukan daripada kalangan orang Arab yang senior-senior ni. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dia bagi satu pendapat yang out of box sikit. Kita nak lawan dengan mereka ni, apa kata kalau di Parsi? Bagaimana Parsi menjaga jajahan mereka di antara dua kerajaan yang paling besar di dunia. Yang pertama Rom, yang kedua Parsi. Maka dia kata modus operandi dia apa? Kami akan korek lubang besar-besar, mengacau laluan utama. Kat situ akan delay mereka. Korek pula bagi besar, kuda tak boleh terbang. Tak boleh lompat. Maksudnya jauh tuan-tuan. Riwayat kata lebih daripada 20 kaki
Ataupun lebih daripada 6 meter dari pergi panjang dia. Dalam ke dalam lagi. Macam mana nak korek dalam pasir kalau ada backhoe senang. Ada excavator main tekan kokek tu senang, ni nak main pakai cangkui. Bukan dia. Nabi ketika tu dengan kewarasan dan rasional, walaupun Salman Al-Farisi bukan daripada kalangan bangsa Arab yang duduk dengan para sahabat lama, tapi Nabi tetap membuka ruang perbincangan idea itu untuk dicambahkan, dimaklumkan kepada sahabat. Sahabat mula-mula ada yang tak boleh nak terima sebab dia kata tu Salman Al-Farisi bukan tahu strategi perang tempat negara kita ni. Dia mana tahu geopolitik kita, geografi negara Madinah itu. Salman Al-Farisi ni tak biasa sebab dia baru main. Tapi tengok Nabi, tidak pernah merendah-rendahkan idea daripada sesiapa pun, hatta daripada kalangan anak muda. Nabi menerima. Sahabat mula-mula mereka bukannya nak boikot Nabi, tapi mereka macam tak boleh nak, tak boleh nak terima pendapat tu. Gila, kita nak perang sekali lagi. Ini nak buang masa, nak buang tenaga, nak korek lubang, nak buat tu. Bayangkanlah kita penat sekali nak kena lawan pula. Ni boleh membunuh kita ni. Sebab bila korek tu tuan-tuan, kita pun tak boleh keluar. Kita pun tak boleh keluar. Maka risiko itu ditanggung oleh musuh yang nak main serang dan kita yang nak bertahan. Defensif ni bukan mudah. Ofensif pun penat, defensif pun penat. Kena buat, layan. Nabi buat apa? Nabi nak pujuk para sahabat, Nabi tak pi pujuk sahabat. Nabi ambil barang-barang peralatan, Nabi turun korek dulu. Sahabat tengok rasa tak sampai hati, pakat turun buat sama. Banyak mukjizat berlaku dalam perang Khandaq. Peristiwa yang makanan tak habis, sahabat yang cuba ada anak kambing yang kecil disembelih untuk buat kenduri, panggil Nabi makan. Nabi kata Nabi takkan pergi makan kalau sahabat-sahabat tak makan. Peristiwa yang Nabi ikat perut, keluarnya ayak daripada tangan jari jemari Nabi. Banyak mukjizat berlaku daripada mujahadah perang Khandaq tadi. Poin dia apa? Belajar. Ni nak ajak anak-anak muda ni yang ada dalam masjid pagi malam ni, belajarlah. Belajar. Penat belajar memang penat kan. Saya pun penat. Saya tua-tua baru nak habis master. Isteri saya pun anak berceretek 6 orang dah macam lori dah. Belajar juga bini saya. Ni semester, kami dua-dua semester akhir dah. Dia kaunseling, saya muamalah Islam. Tak ada habis lagi dia dah. Abang boleh dah tahun depan nak sambung luar negara. Tak apalah. Pilah belajar tak apa. Kita pakat-pakat. Bukan untuk kami tuan ni nak bagi anak-anak seronok. Biar hidup keluarga itu dalam biar pembelajaran. Ni macam ibu-ibu ayah ni. Ni belajarlah ni. Walaupun tidak ada formaliti dalam pembelajaran itu, tetap tunjuk teladan kita belajar. Baca kisah Imam Al-Ghazali bukan sebab keluarga bapak dia tu ulama besar. Satu perangai bapak Imam Al-Ghazali suka pergi mengaji, suka khidmat dengan kebaikan. Tu je. Allah takdirkan lahir imam mujtahid daripada kalangan keturunan Imam Al-Ghazali ini. Tahun 550 Hijrah. Belajarlah 450 Hijrah, minta maaf. Ambil lah. Belajar anak-anak muda. Tuan-tuan tahu tak KPM keluar apa? Kementerian Pendidikan keluarkan bancian 72% lepasan SPM tak mau sama mengaji. Sebab apa? Lah nak jadi content creator. Content creator dia kata jadi YouTubers, jadi TikTokers, jadi influencer. Influencer ni tak perlu pendidikan. Korokmu. Perlu pendidikan. No, tengok Khairul Amin, dia abang apa? Dia menang anugerah bawah ni. Dia kata apa? Walaupun kamu jadi influencer, kamu jadi orang yang buat content creator, kamu perlukan critical thinking, problem solving. Semua tu nak belajar kat mana? Kena belajarlah. Dia kata, Ustaz, saya tengok ada aja YouTubers yang buat konten yang tak cerdik ni. Makan kentang, awak cemburu ke tak cemburu, apa semua tu kan. Dia kata tu boleh je famous. Apa guna kamu famous dan mendapat rezeki yang haram dari laknat Allah dalam keadaan penuh kebencian. Biarlah kamu nak jadi content creator yang bermanfaat pada agama. Kalau kamu nak jadi YouTubers yang bermanfaat kepada agama, nak jadi gamer sekalipun, jangan tinggal agama. Mayang jangan tinggal, ni duk main game, mayang ke laut. Mak ayah tak dengar cakap langsung kita, rasa duk besar dengan game tu je, tunggu Ustaz. Dalam game hang mati duk balik oi. Tapi dalam kehidupan,
Kalau Allah takdirkan mati, akan hidup balik. Tapi namanya alam barzah. Sebab Nabi didik kita, ilmu ni mustahak. Mustahak tak mustahak ilmu ni menambah nilai manusia dengan ilmu. Dalam kitab fiqh dia sebut apa? Hebatnya sebabkan penangan ilmu ini menjadikan manusia itu dengan akal dan ilmu menjadi khalifah di alam ini. Tu Allah sebut dalam Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata kepada malaikat yang jadikan manusia yang mereka sebagai khalifah di atas muka bumi. Malaikat tanya kepada Allah sebab malaikat ni makhluk. Mereka ada keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Mereka hebat. Tetapi mereka tetap makhluk. Ada keterbatasan. Otak tu ada keterbatasan. Macam kita lah ada batas. Mereka tanya kepada Allah, wahai Allah, adakah nak jadikan manusia yang nantinya perangai mereka kita tahu dah. Wa yasfikud dima. Mereka akan menumpah darah sesama mereka. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Berbunuh-muduh sama-sama mereka, bergaduh, berkelahi segala bentuk benda sebab politik berkelahi, sebab mazhab berkelahi, sebab ekonomi berkelahi. Semua benda nak bergaduh. Betul tak yang malaikat tanya pada Allah? Betul. Allah jawab kepada malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang hampa tahu. Allah bagi kepada manusia namanya akal. Sebab tu ambil istifadah bila main Maulid Rasul, fikir, ya Allah, Nabi tak berhenti belajar. Saya doa dan saya sumpah semualah palung-palung, maklum-maklum yang main malam ni, sumpah baik sikit. Amin je. Minta agar Allah matikan kita semua dalam pengajian. Amin ya rabbal alamin. Amin dulu. Bukan sumpah jadi peti air, bukan sumpah jadi sport rim, suruh mengaji sampai mati. Moga termasuk dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bagi jalan mudah untuk masuk syurga pada orang yang belajar ni. Sama-samalah. Saya pun nak juga tumpang. Kita pun minta juga, minta Allah bagilah. Kalau boleh mati dalam keadaan saya nak mati juga macam arwah abang saya Ustaz Murtada mati tengah balik daripada kuliah, program. 2018 tak jadi mati, saya accident tempat yang sama dengan arwah. Ni pecah kepala ni kan. Tapi tak belum mati. So, saya minta kata nak mati, biar mati macam itulah. Macam esok lagi habis kuliah ni pergi KL, esok TV Hijrah, balik pula Ustaz. Hari Jumaat tanyalah Ustaz. Hari setiap minggu 2-3 kali ulang alik Kedah KL. Kalau Allah takdir nak mati tu biar mati dengan macam itulah. Doalah, doa macam tu. Samalah kita semua dalam ni. Nak agar apa? Nak ikut akhlak Nabi ni. Nak tumpang kebaikan dan semangat yang Nabi tudik kepada kita. Ni khusus anak-anak muda. Ngajilah. Ngaji. Tuan-tuan minat bidang apa? Pulun. Minat otomotif. Banyak ruang otomotif. Kita ada college community. Tuan-tuan tak? College, adik-anak muda ni tahu tak? College community ni, tuan-tuan boleh request. Tuan-tuan nak belajar apa? Tuan-tuan boleh request nak belajar apa? Nak belajar elektrik, nak belajar culinary, nak belajar automotif. Yang pengarah yang kepala batas ni kawan, Puan Sobah tu cukup bagus. Baru main di pengarah di sini, college community. Atau lah baru masjid boleh buat. Masjid atau maklum-maklum nak belajar jahit dia boleh. Atau nak belajar ni dari satu kursus hak jenis ketik kuku maklum. Ketik kuku tu pula dia panggil apa? Pedicure kan medicure. Mana tahu apa? Kira ketik kuku lah. Ketik kuku tu maklum-maklum tahu dekat KL 3-400 ketik kuku. Kita gerik dengan jari je kadang-kadang dengan gigi je. Dekat KL 300 palung oi. Kita dalam gelap ni pergi katok biar pi ya mana nak ni. Tuan-tuan dekat KL depa buat bisnes tu bisnes. Bisnes. Sabtu baru ni saja saya panggil ada 2 orang kawan dia jenis depa ni fisioterapi dengan ada seorang sahabat tu dia fisioterapi dengan masa yang sama dia ada sijil kiropraktik. Memang dia belajar lah ada sijil dia. Diiktiraf lah. Hak jenis kepok-kepok ni, kuruk-kerak ni. Saya panggil lah depa, saya kata mai lah buka lah bos dekat bawah Madat. Ambil lah sebagai separuh masuk kepada tabung Madat, separuh lagi hampa ambil.
Dia kata ada orang, kau Ustaz, tak apa saya mai buka. Saya kata mai je buka dulu. Tuan-tuan tahu tak, buka 2 jam, dapat RM3,000. Kepok orang ya tuan-tuan. Kepok orang. Tapi dia kepok tu adalah ilmu. Tuan-tuan jangan buat kepok lagi pakai sadaqallah al-azim. Dan jenazah belakang tu jenah bergerak. Dan abang kata apa? Ilmu ni banyak benda yang boleh buat manfaat. Buatlah. Hak minat bab ekon, tak apa. Tak belajar dalam bab formality akademik pun tak apa. Yang penting, pi belajar ilmu. Yang bidang dalam pertanian, boleh request. Anak khariah masjid himpunkan 5-10 orang, college community akan buat kursus tu khas untuk anak khariah tuan-tuan ya. Tahniahlah saya ucap pihak masjid. Saya mai lalu tadi saya ada kafe dalam kawasan masjid, ada kawasan-kawasan yang orang boleh ikutkan ekonomi sistem perniagaan ni, terus buat lagi. Tuan-tuan buka kedai gunting rambut. Buka lah, tak kisahlah, buatlah apa, Dobi. Dobi ni di antara bisnes yang agak kalih daripada kerugian. Dobi. Buatlah sikit kreatif sikit, buka koperasi untuk jual barang-barang basah. Lah beras ada masalah kan. Ambil terus beras, saya dulu ambil dengan trailer. Kita ambil terus 10-20 tan, kita dapat harga yang agak daripada harga kilang. Dapat harga sebagai harga daripada supplier terus direct. Dia tak jimat banyak. Satu kampit mungkin kita dapat jimat RM2-3. Tapi RM2-3 itu besar maknanya kalau kita main dengan volume. Kalau 1000 kampit kita dapat dalam RM3-4,000. Anak khariah tuan-tuan kot Kepala Batas ni makan beras ke makan binatang lain? Beras juga. Saya nak tanya tuan-tuan, ikhlas anak khariah. Kalau tuan-tuan masjid jual dengan harga yang sama dengan pasaran di luar, tuan-tuan nak support di masjid ke luar? Jujur. Siapa tipu masuk api Melaka? Jujur ni. InsyaAllah kita akan ambil dalam forum beras peringkat kebangsaan dibuat kemarin 2-3 hari lepas. Ada seorang profesor daripada UTHM, dia bentang. Dia kata rakyat Malaysia dalam setahun kita makan 80 ke 90 kilo beras untuk orang Malaysia. Saya 80, Pak Long pun 80. Hak yang belah saka sikit mungkin 90 ke 100 kilo, lebih sikit. Hak jenis, ada orang jenis suka makan banyak, bukan belah saka ni, belah saka tipu-tipu lah, jenis makan banyak. Tak apalah, 100 kilo. Tuan-tuan tahu tak kajian dia kata apa? Orang bukan Malaysia, pendatang dengan izin ke tanpa izin ke ni, mereka makan purata 120 kilogram setahun. Maka kajian yang perlu dibuat oleh Menteri Keterjaminan Makanan lah sekarang, saya tak pasti. Saya rasa benda tu boleh, kajian yang dibuat oleh Profesor UTHM ni perlu dituntaskan. Maksudnya, kita dah bagi subsidi kepada orang luar lagi banyak daripada kita lah ni. Berai ada subsidi. Saya benda boleh buat. Ni kita tak mau pandang soal politik, nak pandang soal penyelesaian. Duk bincang politik tak habis tuan. Bincang penyelesaian. Depa makan, depa makan banyak. Tuan-tuan pernah tengok depa makan? Staff saya ada dekat 40-50 orang. Yang orang luar ni lah, orang kita payah tuan. Kita dah try dah bagi peluang cuti banyak sangat. Pupu kahwin cuti, Tok Wan tengok sepupu kahwin, dia nak kahwin juga, cuti lagi. Lepas tu sepupu mengandung, cuti pula. Tok Wan bersalin dulu, cuti lagi. Jadi tak boleh, terpaksa kita ambil orang luar, ada 30-40 orang. Staff saya yang biasa kita masak untuk, kalau kata 60 orang, 10 kilo beras cukup. Cukup. Tapi kalau mereka tak cukup tuan. Betul mereka buat kerja berat sama aku, saya tak pastilah. Tapi memang mereka makan nasi banyak, lauk tak banyak. Nasi banyak. Orang kita lauk banyak, nasi kurang. Tu yang gemuk. Tu yang kita makan jadi obes banyak. Nasi ada dia punya kalori dia, ada karbon dia. Tapi lauk yang banyak sangat tu balik awal tu. Lepas tu balik kepada asas, belajar poin dia. Nabi pulun belajar. Saya itu pikir-pikir, bukan nak tunjuk kata siapa pandai. Belajar ni untuk apa? Untuk nak tumpang pahala dalam pengajian tadi. Usahalah sama-sama. Ambil ibrah paling besar tahun ni 1445, bulan kelahiran Nabi SAW. Kita pakat-pakat nak tambah knowledge dan pembelajaran. Belajar kok mana pun belajarlah. Usahalah kok mana pun bagi boleh belajar di atas official ke tak official ke bagi ada. Usaha sama-sama nah.
Senang ni bagi anak-anak khairah ramai-ramai ni. Kalau masjid perlukan bantuan saya untuk nak kira dengan college community sebab saya kenal pengarah dia. Banyak lagi Giat Mara. Kita ada di Malaysia ni banyak nak dengan tak mau ya. UiTM. Minta tolong kira. Kami di Madat kita buat kelas elektrik. Ni kita buka yang terbaru culinary. Di Madat lah. Orang main belajar cara percuma. College community yang akan bagi ada 6 peringkat sijil itu. Ada sijil siap dia bagi. Sijil ni bawah sikit pada diploma je. Kira boleh buat kerja lah. Yang kita ambil belum ni 15 orang. Budak-budak yang terlibat dengan dadah. Mereka nak kerja tempat lain orang tak mau terima dah. Saya kata tak apa. Bagi kemahiran kat mereka. Terlibat bab elektrik. 15 orang tu tuan-tuan. 11 orang dapat endorsement pensijilan sampai taraf peringkat 6, peringkat 5 ni. Daripada sijil tu dia nak convert kepada diploma. Dia tambung dengan setahun setengah. Tak cukup dapat diploma dia keluar. So, mereka dah boleh buat kerja dah. Pakai pergi kerja merata lah. Boleh buat kerja dah. Jangan nak main elektrik untuk main silau. Ni, sadaqallahul-azim atas tu saya ikut. Belajarlah, belajar. Kalau anak muda, kalau kamu nak bisnes yang terus boleh buat, pergi belajar aircon. Aircon, lah kalau siapa rumah tak ada aircon, boleh macam api Melaka. Panas dia. So, semua orang perlu aircon. Tuan-tuan try tanya, siapa yang ada masalah aircon? Payah nak cari orang servis? Payah lah ni kan? Itulah bisnes. Bisnes is about opportunity. Kalau benda tu tak ada, buat. Ni kan orang saja. Lepas tu dia duk komplain. Dia kata, kami mengaji duk kira tanggung hutang. Siapa seorang tanggung hutang? Mengajilah biar cerdik. Saya tak pandai, saya abang awal. Saya tak pandai. So, saya buat apa? Saya pulun semester pertama tu, bagi dapat 4 flat. Untuk apa? Untuk nak dapat beasiswa. Dapat beasiswa, jadi malas balik sikit. Tak rajin macam yang tahun pertama tu lah. Dah dapat beasiswa, dia suruh maintain 3.3 ke atas. Memang maintain betul, 3.3 istiqamah sampai habis. Hak awal tu pulun. Saya kira tak main game, tak tengok K-drama waktu awal tu. Pulun nak bagi dapat beasiswa. Yang pertama, saya tak mau berhutang. Saya abang dah. PTPTN ke apa, semua tak mau. Sama lah. Seukur baju di badan sendiri, dah tahu saya tak pandai, saya puluh lebih lah pada orang. Lain lah beranak-beranak jenis cerdik dah, tak apa ni tak cerdik, abang saya siap. Puluh lah sikit. Lepas tu ingat 2 asas ni hari ni kita belajar. Yang pertama, Nabi ni belajar pulun sungguh. Jangan malu pula nak belajar. Jangan malu. Tuan-tuan tahu tak, di Kelantan, dipertubuhkan 2008-2012. Nama dia ABM. Apa dia? Akademi Beruk Malaysia. Di Ketereh. Tuan-tuan saya lagi tengok. Akademi Beruk Malaysia ni, tuan-tuan try nak mohon pula sebab syarat yang pertama nak masuk mestilah beruk. Ikut dengan gigih nak isi pula, nak beli dia borang UPU kat mana lah, apa semua tak boleh. Confirm tak boleh mohon sebab syarat kemasukan dia, batch dia cuma ambil beruk sahaja. Orang dia tak terima. Apa fungsi ABM ni? Melatih beruk-beruk untuk lebih produktif dalam production nak petik buah. Itu sahaja. Tak ada benda lain. Dia pun tak belajar benda lain tuan. Dan setiap beruk-beruk yang graduate, yang bergraduasi, diberikan dengan grade-grade dia. Dia macam kita belajar lah, dia ada PNGK dia. Purata nilai grade keseluruhan. Dia pun ada. Tapi dia tak ada PNGK tu lah. Dia ada grade A, grade B dan grade C. Tuan-tuan boleh search tengok. Dekat mudah, .my, ada. Yang membezakan grade adalah how fast dan how produktif seekor beruk itu untuk mendapatkan buah dalam masa sehari. Itu dia punya unjuran ukuran dia. Maksudnya, beruk A, dia boleh naik banyak pokok ni. Dia boleh naik dalam sehari 100 biji. Maka contohnya dia dapat grade C. Contoh. Sebab 100 biji ROI dia, kalau upah dapat biji RM1, baru boleh dapat RM100 untuk beruk A. Beruk C. Beruk B, grade B ni, dia boleh buat 200 biji. Ada yang beruk grade A, dia boleh buat above 300 biji dalam sehari. So ROI dia berapa? Kalau 300 biji RM1, si sekok dapat RM1, 300 biji ke atas dia dapat RM300. So kalaulah harga beruk itu, saya tengok ada harga yang mencecah RM10,000 yang grade A ni. ROI dia berapa lama? Baru 2 bulan dah balik ROI dah. The rest adalah untung. Tapi lajulah dia naik, dia tak sembang, dia tak balas WhatsApp, dia tak main game, dia naik, dia pulas buat turun, buat turun. Dan buah tu sangat laju diturunkan. Memang akademi tu diajak yang tu sahaja, tak ada benda lain.
Dia tak ajak buat part time dekat 7-Eleven, basuh pinggan dekat pasar raya, tak ada. Tuan-tuan bayangkan hanya dengan ilmu yang diajarkan kepada binatang yang tidak berakal pun boleh menjadikan nilai binatang itu berubah. Kita bukan binatang. Kita manusia yang Allah declare ada kelebihannya dalam Al-Quran. Maka janganlah downgrade diri sendiri. Kalau beruk pun 10,000 tak kalah tuan-tuan lagi murah pada tu beruk mak ye kita. Maaf sebutlah, bukan abang kata tuan-tuan, nak abang kata kalau tak mengaji langsung ni wuduh sangatlah tuan-tuan. Wuduh. Kita pernah jumpa dengan seekor beruk ni, saya naik kereta, dia naik motor. Bukan beruk tu bawa, beruk tu di belakang, tuan dia. Duk peluklah tuan dia ni. Jadi kita jadi perak sikit sebab beruk tu dia pakai baju. Dia ada kemaluan, dia ada rasa malu untuk nak menayangkan kemaluan dia. Dia pakai baju. Jadi kita ni buka tingkap tengok dia. Saya tengok apa power beruk ni. Dia peluk tuan dia. Muka sombong tuan-tuan, dia tengok kita macam ni. Oh, hak tu tak murung. Dia memang dia tengok kita. Bahasa benda dia, tengok bah. Itulah. Saya duk faham lah bahasa body language itu. Kita duk tengok pak dia buat macam ni. Tengok bah. Dia tak keluar suara je lah. Yang saya lagi kagum, dekat dia punya sling, dia pakai tali pinggang, dia pakai baju, dia pakai tali pinggang, dia siap gantung ayat 100 plus. Hak ni tak mohong tuan. Hak tu saya kata, ui, bapak power beruk ni. Lepas tu tak apalah, lepas tu sampai ke destinasi, jumpa lah dengan tuan beruk tadi. Dia berhenti Pak Sabah, kita tanya dia kata. Saya panggil dia Pak Long. Dia kata, awak beruk ni siap dengan ayat 100 plus dengan baju. Dia kata, Ustaz, hak ni yang kata natal beruk ni. Saya kata, kenapa? Dia kata beruk ni, kalau tak bagi ke dia ayat 100 plus atau 7 up, dia takkan buat kerja. Itu dia punya demand dia. Nak suruh aku buat kerja, 100 plus betul atau dia 7 up. Wih, saya kata sakan. Dia kata sakan Ustaz, jangan buat main belagak dia. Nampak kebelagakan tu kat muka beruk tu. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, kenapa dia boleh demand macam tu? Kenapa? Sebab ada ilmu cara petik buah, itu sahaja. Mau kalau beruk-beruk link, duk main abang kita nak 100 plus, tuan-tuan nak bagi tak? Apa nak masa aku nak bagi kat dia? Tapi dia boleh demand sebab ada ilmu. Manusia yang ada ilmu ni, dia ada nilai yang berbeza. Berbeza. Dan dialah saya rasa calon beruk yang pertama di dunia yang akan kena kencing manis. Amin hari-hari duk tiba 100 plus 250 500 ml. Botol tu berapa? 250 ml. Berapa kandungan gula? Itulah calon ni calon kencing manis yang pertama. Kalau nak kena gaut pun dia perasan. Ayat gas tak berhenti tu. Dia kata nak abang kata bukan nak sama nilaikan kita dengan beruk, tidak. Tetapi nak abang kata kalaulah pada binatang pun bila diberikan dengan ilmu mengubah hukum, mengubah nilai demand dia dalam kehidupan dia. Dalam kitab fiqh dia kata apa perbezaan di antara anjing buruan dengan anjing liar? Anjing buruan bila dipi tokak binatang-binatang buruan dan binatang tu cedera, walaupun nak mati, kalau kita sempat sembelih, maka daging itu sah dan halal dimakan. Berbeza dengan anjing liar. Anjing yang jalanan ni, dia tokak binatang buruan, binatang tu cedera dan nak mati. Walaupun kita pergi sembelih, perbahasan mengatakan haram dan tidak halal dimakan. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, apa yang membezakan di antara dua anjing tadi, jalanan dan buruan? Pada nama dia sahaja. Tuan-tuan, kalaulah pada anjing pun boleh mengubah hukum, hak buruan ni cuba diajak ilmu berburu, walhal dia reti dah berburu. Hanya ditambah dengan ilmu berburu, hukum tu boleh berubah. Maka saya percaya, dalam dunia ini, jika kamu nak mengubah dunia, kamu nak mengubah masyarakat, maka kuncinya adalah ilmu. Saya pergi Lubnan baru ni, pergi Syria baru ni. Benda pertama, saya kata saya buat bantuan-bantuan ni, semua NGO dah buat. Madat akan fokuskan untuk pendidikan. Kita beli satu sekolah dalam $1 juta. Kita buat pendidikan percuma untuk 1,200 orang asnaf. Alhamdulillah, berjalan.
Dan budak-budak inilah yang akan membantu pelarian-pelarian lain. Ada 2 juta pelarian Syria di bumi Lubnan. Lubnan juga dikategorikan sebagai negara muflis yang tidak ada government yang menjalankan negara tu. Bila muflis, caretaker pun tak ada. Tuan-tuan bayangkan how worst situation negara tu. Tak ada government lah, tak ada Perdana Menteri, tak ada apa semua. Negara hanya berjalan macam tu sahaja. Mata wang mereka menggunakan lira. Dulu $1 bersamaan dengan sekitar 100 lira. Saya bagi contoh. Sekarang $1 bersamaan 70,000 lira. Itu inflasi namanya. Kalau tuan-tuan simpan duit secara cash, meninggal tuan-tuan. Dan itu juga berlaku pada mana-mana negara yang ekonomi tidak stabil. Ekonomi kita uncertainty sekarang ni. Mengikut daripada cara politik kita ni masih uncertainty lah. Hak ni boleh lompat kat unu, hak ni bergaduh, hak ni apa semua. Maka cuba tengok nilai mata wang kita. Duduk pada berapa? 4.4, 4.5, 4.6 pernah sampai. Siapa yang simpan cash sakit kan? Sebab dia tidak kalis inflasi. Lepas tu korang buatlah simpan mas. Kalau nak pegang, simpan mas. Tak apa. Atau dengan cara yang lain lah. Tanah ke, rumah ke, apa-apa benda yang lain. Maka yang pertama ilmu, dan yang kedua dalam bab perniagaan, dalam bab harta benda. Nabi wariskan kita legasi perniagaan yang baik pada diri Nabi, maka teladankan kita semua benda yang sama. Saya tak mengajak tuan-tuan untuk menyimpan untuk di dunia banyakkan simpanan di akhirat. Kalau tuan-tuan sekarang ada dalam akaun sekian, kalau tak mampu hibah, wasiat. Banyak di Kepala Batas ni ada banyak mana Mahat Tafiz, ada rumah orang tua-tua, ada rumah kebajikan, ada masjid. Mai jumpa dengan Tok Imam kita. Abang Tok Imam, dalam akaun saya ada 1 juta. Contoh. Kalau Allah takdirkan saya mati, saya nak berwasiat 500,000 untuk masjid. 500,000 lagi untuk keluarga saya. Pun okey. Abang kata Tok Imam siap-siap. Tok Imam, selama mana 500,000 yang saya sumbang kepada masjid, saya nak Tok Imam buat 2 benda. Yang pertama, bayar bil elektrik. Yang kedua, bayar bil air. Ataupun, abang kata Tok Imam, bayar bil air saya duit saya ni. Bil air tak banyak mana. Bil air masjid berapa tuan? Berapa? 1,000 dah. Tambah kan. Bukan mereka main mandi wajib pun. Sini ada main mandi wajib kat masjid tak? Malam-malam mandi wajib kat rumah kan main masjid? Kat rumah, main kat sini ambil uduk ya biasa. Lek kata 1,000 lah kita ambil kata 1,000. Setiap bulan bayangkan tuan-tuan, duit orang duk ambil wuduk, berak, kencing apa semua, basuh kaki, basuh tangan, basuh berak anak lah, kadang-kadang main singgah masjid tuan-tuan tepi jalan ni, strategik gila ni. Lama mana? Selama 500 bulan manfaat tuan-tuan akan dapat negara akhirat. Hala, sebulan 1,000. Tuan-tuan buat hibah, apa ni? Wasiat 500,000. 500 bulan lah. Bersamaan berapa tahun? 500 bulan. 60 tahun. Selama 60 tahun, tuan-tuan dah mati lah ni. Pahala duk masuk dalam kubur. Sebab apa? Masjid, orang duk imarah, duk ambil wuduk tu dapat pahala. Orang basuh kaki dapat pahala. Orang buat apa pun dengan ayak dapat pahala. Tuan-tuan buat pula kempen. Kalau tuan-tuan mati, buat kempen mandi wajib dekat masjid. Apa masalah? Tok Imam tak boleh marah. Sebab apa? Sebab ada orang bayar bil elektrik, bayar dah. Buat. Anak khairah semua, mandi wajib semua kat masjid. Salah tak? Dah, kempen berak kencing kat masjid. Boleh tak? Boleh. Sebab dah ada orang yang bayar. Baik, dia kata, Ustaz, saya tak mampu buat lah sebab mahal. Cari surah yang kecil-kecil. Tuan-tuan tahu ada orang ambil wuduk, perum, basuh muka. Berapa banyak ayak. Jadi saksi depan Allah. Perum lagi, ya Allah, dapat lagi pahala. Ambil ayak, basuh tangan, banyak mana? Setiap mililiter air itu menjadi saksi di hadapan Allah. Setiap titis air dapat pahala. Ni yang ada duit sikit, mai jumpa pihak masjid ni. Boleh tak saya nak bayar? Family saya nak bayar untuk elektrik. Kalau kata 2,000, kita adik-beradik dah 10 orang. Collect seorang 200 setiap bulan. Niat untuk mak ayah kita. Allah, seronok mak ayah kita. Jumpa dengan pihak Tok Siak kita. Tok Siak, boleh tak saya nak minta tolong? Saya tambah, minta ke jawatan maklum, ke jawatan kuasa masjid. Siapa Tok Siak tu suka duk bersih masjid ni? Bagi dekat dia tambahan 100 sebulan.
100 tak besar pada kita, tapi pada orang yang memerlukan besar. Ada misi rumput, mai misi rumput kawasan masjid. Tak ada arti, tak ada, dia tahu rumput kami, tak ada rumput Ustaz, pakai tar. Ajak anak-anak Jumaat pagi, kutip tar atas batu ni. Kadang-kadang tar ni ada batu-batu yang kalau kereta langgar, dia boleh jetat dekat orang tu. Kena kereta bercalak, kena cermin pecah. Tuan-tuan pergi kutip batu-batu tu, bos setempat, bawa setempat. Orang berjalan tak sakit kaki, memudahkan urusan orang. Nabi kata alih duri pun dapat pahala di sisi Allah yang besar. Apatah lagi kita buat main-main imarahkan masjid. Gamak tak tahu nak buat apa. Ni, tuan-tuan tengok tu. Nampak ada tapak-tapak tangan tu. Siapa nak main buat? Hampa duk harap kat Tok Siak, kau ajak tu. Siang kat Tok Siak sama. Ni peluang tu. Nampak kadang-kadang. Bukan kata saya tak buat kerja ni, berat gue ni kira bersih ni. Tapi disebabkan ada orang jenis lelak ni, orang ajak dah, jangan duk pegang macam tu. Dia ingat apa? Forensik ke apa? Dia gagah, dia pegang, dia pakai tangan dia. Pislat. Orang bagilah ada tempat pemegang. Tapi nak educate orang bukan semua senang. Kita lah ambil peluang tu. Setiap hari cuti anak, pagi Sabtu, selepas subuh bawa dia pemai, pergi sarapan, setengah jam kita bersihkan masjid dengan apa yang dia mampu buat. Lap, sapu sampah, vacuum, kutik tik cicak. Buatlah. Ni dah semua harap ke orang. Masuk beli ayak, tengok dia masjid kadang-kadang masjid tuan-tuan elok, alhamdulillah. Saya pujilah, alhamdulillah. Ada masjid yang tuan-tuan saya pernah masuk tuan-tuan, tempat tutup beli ayak tak ada. Kita dah sakit perut ni, tuan-tuan ni pegang tuntun macam tu. Taubat tapi dah masjid tu tuan-tuan. Semua nak harap ke Tok Siak lah nak buat maintenance pun Tok Siak. Cuci lah beli ayak Tok Siak. Padahal kita nampak benda tu. Saya abang kat driver saya, tolong buat. Abang kat orang main buat benda ni. Masuk beli ayak, kadang-kadang tengok selipar tandas, nampak teruk sangat. Jangan duk komplain. Pi kedai, beli ganti. Pernah tak masuk beli ayak, kadang-kadang dua selipar belah kanan, dua belah kiri. Lepas tu dah lah jawatan kuasa, pi kerap pula separuh. Hantu sungguh. Takut sangat orang curi. Tak suruh takut lah. Kalau orang nak ambil tu, kita duit masjid mana pernah bankrupt pun. Nampak keras? Saya tak tahu. So, dah buat dah. Dah kerap siapa? Sebab hilang. Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Siapa yang main masjid niat nak mencuri? Kasut, selipar tandas. Mana ada? Tak sengaja ambil. Dan kalau dia buat balik selipar tu, dia tinggal selipar yang lagi mahal daripada selipar yang kerak tadi. Tu sudah kerak dah lah. Dia arah kan, masjid kami beli kasut Skechers yang anti-slide. Dia kata, Ustaz kalau hilang tak apa. Saya hantar, saya buat sistem. Dia panggil QR code tu, barcode. Tuan-tuan boleh buat nanti. Tuan-tuan main masjid kami tengok, kalau ni buat balik ke sini. Keluar dia boleh ayat dia bunyi. Macam pasar raya tu. QR code ni apa? Install kat slipper, install kat pintu keluar. Dia bunyi tu, patah balik lah. Saya nak minta Ustaz Allah hari jerkah. Woi! Boh balik kasut. Lah. Betul dia pun tak mencuri tuan-tuan. Tak sengaja. Selum-selum tu, prom buat balik. Fahri dalam 10 orang tak ramai. 10 selipar hilang. Hilang pada tempat dia. Dia pergi kat lain. Dia duduk kat belakang sana. Duduk kat situ 4. Educate lah. Kita ambil peluang tu. Apa yang tuan-tuan tengok kebaikan ni, kita tumpang sama-sama. Tu akhlak Nabi. Nabi tak tunggu orang buat. Nabi berebut peluang untuk buat. Sebab tu dalam bab ibadah, kalau tuan-tuan utama orang lain, hukumnya makruh. Tengok ada kekurangan, kita biar. Makruh tuan-tuan. Soft lagi tuan-tuan. Biar. Orang lain masuk dulu, kita biar. Makruh hukum dia. Kena rebut. Dalam ibadah. Dalam bab yang mendaling, bagi ke orang tak apa. Tapi dalam ibadah, kita kena rebut. Jangan duk bagi peluang kepada orang lain. Kitalah yang perlu ambil dan cukupkan kekurangan dan peluang yang ada. Jadi dua benda ni saya harapkan kita usahakan bersama. Saya tak kata saya baik, saya pun banyak kurang. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Terima kasih pada pihak masjid dan tahniah untuk masjid yang sangat baik, yang sangat selesa, yang sangat bersih. Mudah-mudahan menjadi teladan untuk masjid yang lain. Tuan-tuan ingat apa yang tuan-tuan buat tepi jalan ni, bagi impak yang baik kepada orang ramai. Saya doakan moga nanti akan ada hotel di sini, ada tempat rumah tumpangan. Buatlah playground kanak-kanak sikit kat belakang tu. Playground kanak-kanak ni penting tuan. Kalau tak berani buat dalam saya, mereka dah kata Masjid Madat buat playground dalam kawasan masjid dah. Saya habaq dah yang wakaf masjid di kawasan tepi. Playground tu kawasan yang asing. Tapi tak apalah, mereka nak kata-katalah. Kita dah rujuk dengan beli fatwa, kita rujuk dengan
Jadi beberapa tok guru yang ada yang membenarkan, ada yang tak membenarkan. Jadi kita ambil balik fatwa yang membenarkan lah, pendapat yang harus tadi. Satu lagi anak-anak jangan asingkan mereka semayang di luar atau di belakang. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan harus untuk memasukkan mereka dalam saf. Dia kata, Ustaz, kami takut dia tanggung najis sebab dia tak sunat lagi. Maka para ulama membahaskan, Imam Hajar kata apa? Kalau zahir pada najis yang tak nampak, maka jangan dihukum kata nampak. Sebab tu kalau boleh anak-anak sunat. Anak-anak saya semua, nanam orang lelaki ni semua sunat waktu kecil. 14 hari, 2 bulan tu sunat saya siap. Sebab nak buang rasa was-was tu. Tapi kalau anak tuan-tuan tak sunat lagi pun, tak apa, boleh masukkan dalam saf. Para ulama kata dibolehkan. Ulama mazhab Syafi'i sebut kata apa? Boleh masukkan dalam saf. Siapa yang dia bawa mazhab saf kanak-kanak di belakang tu? Bila tak di belakang, dia pemain lah. Saya kita try. Saya nak tunjuk bukti ke tuan-tuan ni. Sebab masjid kami beratus budak mai. Setiap pagi, tidak kurang daripada 100 orang budak datang sembahyang subuh di masjid kami. Tak kurang lah. Masjid baru 4 bulan beroperasi ni. Siapa datang, dapat RM5 duit belanja. Seronok budak tu dengan baju-baju sekolah. Siapa yang datang cukup dapat masuk kelab memanah, kelab berkuda. Ni kita buat kat depa pula bilik gaming, ada PS5. Syarat semayang 5 waktu cukup. Depa main tuan. Biar apilah lawai-wai depa kata ustaz tak ikhlas nanti. Allah hang pun bukan ikhlas tak mana pun dulu. La je nampak senonoh sikit, terus duduk puluh lah kata kau orang. Dia kata budak-budak main duk berlari. Saya tak usah hati budak-budak lari. Saya susah tuan-tuan yang makin tua makin lari di mana masjid. Kita bakat-bakat bawa main. Lagi masukkan daripada saf. Senang je. Selatkan mereka di antara saf-saf dewasa. Dia tak main. Tuan-tuan asing mereka di belakang. Dia duduk sekelompok tu, confirm dia main. Confirm dia main. Sebab budak-budak ni akal dia banyak tuan. Dia semayang, dia akan lawan siapa paling laju. Dalam duk semayang lawan pertandingan hak pertama paling laju tak settle ni, dia boleh create permainan baru. Lawan pijak kaki. Dalam tak tu dia buat pula ada. Dalam perlawanan permainan ada lagi. Dia wujudkan macam-macam benda. Itu yang jadi huru-hara. Saat lagi kita tak daripada dalam saf, dia tak main. Dia berani lawan pijak kaki tuan-tuan. Dia tengok Pak Long kes 10. Hak ni kes 9. Ya kes 10. Dia pijak kaki balik awal dia. Dia tak akan buat. Dia geram nak main. Tapi dia akan tahan. Sebab di kiri kanan adalah orang dewasa. Jadi kita buat. Dengan izin daripada pihak jawatan kuasa masjid lah. InsyaAllah moga Allah bagi kebaikan yang baik daripada Allah atas kelemahan di atas kearifan ilmu yang bercakap. Mudah-mudahan ibrah daripada bulan kelahiran Nabi SAW. 2 benda kita pegang sampai mati. Belajar sampai mati. Dan berniaga sampai kaya dan bertakwa. Mudah-mudahan Allah memberikan ibrah dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu kafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami kepada ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, tangan yang kami tadah pada malam ini, tangan yang banyak buat dosa. Ya Allah, yang melakukan kemaksiatan. Ya Allah, kalau kau tak ampunkan kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Arhamar Rahimin, pada kami yang hadir malam ni yang ada mak dan ayah, keizinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Andai ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kebaikan dan rahmat-Mu, Ya Allah. Sebesar manapun dosa yang kami lakukan, ampunkanlah semua dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, Ya Allah. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasa syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, malam ni Kau pertemukan kami dalam majlis ilmu yang baik, Ya Allah. Maka istiqamahlah sampai kami mati, Ya Allah, untuk berada dalam garisan dan dalam jalan-jalan orang yang menuntut ilmu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.